Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pendedahan pada petang ini pastinya menarik karena ianya membabitkan Mahathir Mohamad, Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin. Benarkah seperti yang didakwa ini, Tun Mahathir sengaja mahu Perikatan Nasional kalah dalam PRN? Saudara-saudara, ini satu pendedahan yang memang sangat luar biasa. Memang membuatkan kita terkejut dan tertanya-tanya sejauh mana keikhlasan Mahathir Mohamad membantu Perikatan Nasional, membantu Muhyiddin Yassin. Kerana jika benar Mahathir sengaja mahu Perikatan Nasional kalah PRN, apakah sebenarnya sebab dan sebenarnya apakah tujuan Mahathir bersekongkol dengan Muhyiddin Yassin? Ikuti terus ulasan pada petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Beberapa tulisan Tun Mahathir Mohamad kebelakangan ini, jika diteliti dengan jelas, membawa maksud mengajak orang Melayu memusuhi orang bukan Melayu, selain melakukan serangan kepada DAP yang disokong oleh 90% pengundi bukan Melayu dengan dakwaan mahu menguasai negara ini. Kalau diperhatikan pula tulisan yang menggambarkan pendirian terbarunya sejak hilang deposit dan sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sekarang ini, ini begitu jauh berbeza dengan pendirian ketika beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun dan kemudian ketika menjadi Perdana Menteri selama 22 bulan lagi melalui sokongan Pakatan Harapan pada 2018-2020 yang lalu. Sebagaimana poket yang berubah boleh menjadikan manusia berubah, hilang kuasa, hilang deposit dan sakit hati kepada musuh yang kini menjadi Perdana Menteri, rupa-rupanya turut mengubah hampir sebahagian besar pendirian Tun Mahathir adalah dahulu dan sekarang. Antara dahulu dan sekarang, jika dulu beliau benar-benar dilihat sebagai pemimpin berjiwa Malaysia dengan tiada masalah langsung terhadap kemajemukan kaum di negara ini, sambil sering mengajak perpaduan antara kaum, kini semuanya sudah berubah. Pernah menerima sokongan DAP untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, kemudian tanpa segan memuji DAP lebih baik daripada MCA kerana bermesyuarat dalam bahasa Melayu serta menyanyikan lagu kebangsaan. Kini tuduhan beliau ialah DAP dan kaum pendatang kononnya mahu menguasai negara ini, ingin Malaysia menjadi negara berbagai kaum dan agama rasmi Islam diganti dengan negara sekuler, negara yang tidak ada agama rasmi. Orang Melayu yang tertutup dan terhad pergaulannya barangkali akan mudah terpengaruh serta seronok dengan tulisan Tun Mahathir yang seiring dengan perjuangan proklamasi orang Melayu yang kini dilaung-laungkannya itu. Tetapi orang Melayu yang terbuka, malah anak-anaknya sendiri yang menjalin perniagaan dengan orang bukan Melayu untuk menjadi kaya, boleh jadi secara diam-diam turut ragu-ragu dengan keikhlasan beliau. Soalan mudah, paling mudah ialah, kenapa hanya baru sekarang beliau ternampak cukup prihatin tentang nasib dan juga kedudukan orang Melayu di negara ini? Ketika berkuasa selama 22 tahun dan campur lagi 22 bulan, kenapa tidak berbuat sesuatu yang konkret mengenai nasib orang Melayu melalui kuasa sebagai Perdana Menteri yang ada dalam tangannya? Kenapa ketika berkuasa asik-asik melabel sebagai malas, Melayu sebagai malas dan seumpamanya? Di sebalik menjadikan DAP sebagai sasarannya dan menunjukkan kecenderungan bermusuh dengan bukan Melayu, Tun Mahathir dalam waktu yang sama mengumumkan keinginan untuk bekerjasama dan membantu Perikatan Nasional dalam PRN 6 negeri yang akan datang ini. Setelah mengumumkan kesediaan bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin dan ia kemudian disambut positif oleh pengerusi Perikatan Nasional itu, Tun Mahathir baru-baru ini berkata kedua-dua mereka akan bertemu selepas Aidiladha nanti.
Dalam hal ini ada kemungkinan minggu ini atau minggu depan mereka akan bertemu. PN dalam PRN akan datang ini, selain ingin mengekalkan penguasaan di Kelantan, Terengganu dan Kedah, juga bercita-cita besar untuk menawan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Bermusuh dengan bukan Melayu mungkin tidak menjejaskan peluang PN di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tetapi bagaimana dengan Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan yang banyak dapat kerusi-kerusi campuran? Bagaimana pengundi bukan Melayu mahu menyokong Perikatan Nasional yang disokong oleh Tun Mahathir yang jelas bermusuh dengan mereka? Tidakkah dengan Perikatan Nasional menerima sokongan daripada Tun Mahathir akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih menjauhi gabungan tersebut? Tidakkah juga serangan dan api permusuhan yang dimarakkan oleh Tun Mahathir akan menjadikan pengundi bukan Melayu lebih kuat mendakap DAP dan tidak sama sekali menyokong gerakan satu-satunya komponen dalam Perikatan Nasional untuk segmen pengundi bukan Melayu? Ataukah Tun Mahathir memang sengaja bersikap lebih resis dan bermusuh dengan bukan Melayu sambil menyokong Perikatan Nasional kerana tidak mahu Perikatan Nasional menang di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, disebabkan masih ada dendam tersemat dalam hati kecilnya terhadap Muhyiddin yang pernah menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri melalui langkah Sheraton dan kemudian memecatnya daripada Bersatu sebelum ini. Apa pendapat anda? Adakah Tun Mahathir memang sengaja bersikap lebih resis dan bermusuh dengan bukan Melayu sambil menyokong Perikatan Nasional kerana tidak mahu Perikatan Nasional menang di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, disebabkan ada dendam tersemat dalam hatinya terhadap Muhyiddin yang pernah menjatuhkannya sebagai Perdana Menteri melalui langkah Sheraton dan kemudian memecatnya daripada Bersatu selama ini? Sila tinggalkan komen anda tentang isu pada kali ini. Jangan lupa tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini daripada mymetro.com. Yang mengejutkan kita. Anak menteri antara diperiksa kunjung pusat hiburan operasi lebih masa. Aku hairan lah, aku pening lah dengan anak-anak menteri ini. Anda tahu anak anda ialah anak menteri. Anda tahu anda mempunyai bapa yang popular. Anda tahu bapa anda adalah pemimpin negara. Anda tahu bapa anda ialah orang yang mudah diserang oleh politik, yang mudah diserang oleh musuh, mudah diserang oleh pengamal media, mudah tular di media sosial. Anda pula buat-buat bodoh entah apa. Akhirnya hari ini My Metro laporkan anak menteri antara diperiksa kunjung pusat hiburan operasi lebih masa. Menjadi persoalan saya ialah, kenapa anak-anak menteri ini seperti macam tak berapa pintar? Dengan kata lain macam bodoh-bodoh lah macam tu kan. Dah tahu anak dia bapa dia menteri. Dia tahu bapa dia itu terkenal. Dia tahu bapa dia itu ialah pemegang taruh kepimpinan. Tapi masih lagi buat kesilapan. Kenapa? Mungkinkah terlampau banyak duit? Mungkinkah terlampau karena manja? Mungkinkah terlampau tiada ajaran agama? Atau mungkinkah tiada perhatian langsung daripada menteri-menteri ini kerana sibuk bekerja? Aku pun tak tahulah. Mungkin salah satunya, ya jawapannya mungkin terlampau banyak duit lah kan. Bapak dia kaya raya, mungkin itu sebabnya dia sibuk jalan-jalan ke pusat hiburan. Dia sibuk menghabiskan duit. Dia sibuk untuk tidak mengamalkan agama. Mungkin itulah. Dan persoalan kita pagi ini ialah agak-agak anak siapakah ini? Anak menteri siapakah ini? Atau siapa bapaknya? Menteri apakah ini? Sehingga anak ini di antara diperiksa kunjungi pusat hiburan yang melakukan operasi lebih masa. Masuk ke pusat hiburan itu pilihanlah. Tapi mengikuti pusat hiburan sehingga lebih masa itu satu kesalahan. Dia sudah tahu itu sudah lebih masa, tapi kenapa masih di dalam pusat hiburan itu? Pergilah pulang terus kan. Aduh, ini pula berlaku di Langkawi. Anak siapa lain ya? Anak menteri lagi tuh. Anak seorang menteri antara yang diperiksa. Terbatuk aku. Gara-gara anak menteri ini terbatuk kita. Mungkin karena terlampau banyak setan kali di mulut.
Anak seorang menteri antara yang diperiksa dalam serbuan polis di sebuah pusat hiburan di sini minggu lalu kerana beroperasi lebih massa. Difahamkan lelaki berusia 35 tahun itu baru tiba dari Pulau Pinang dan berkunjung ke pusat hiburan terbabit. Menurut sumber, anak menteri terbabit bagaimanapun tidak ditahan selepas ujian saringan air kencing, mendapati dia negatif dada. Syukurlah dia negatif dada. Kalau dia positif dada lagi, hancurlah. Sudahlah pergi pusat hiburan lebih massa. Kalau dia positif kencing dadah lagi, aduh ini parah namanya. Nasib baiklah dia negatif dada. Syukurlah. Terdahulu satu media sosial memuat naik laporan polis mendakwa anak seorang menteri antara yang ditahan dalam serbuan di pusat hiburan terbabit. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Sariman Ashari mengesahkan terdapat serbuan dibuat. Dalam serbuan jam 2 pagi, jam 2 pagi lagi tu, aduh. Pada jam 2 pagi 29 Jun lalu, satu pemeriksaan dibuat ke atas satu pusat hiburan di Kuah yang beroperasi lebih massa. Dalam pemeriksaan itu, 2 orang tempatan, lelaki tempatan ditahan kerana positif dada. Namun mereka tiada kaitan dengan mana-mana ahli politik. Saringan air kencing ke atas pengunjung lain adalah negatif dan mereka tidak ditahan di lokap, kata mereka atau kata laporan ini. Saudara-saudara sekalian, apapun yang berlaku, sama ada anak menteri ini lelaki atau anak menteri ini perempuan, yang mana berumur 35 tahun dan berlaku pula di Langkawi, tapi beliau berasal dari Pulau Pinang, kita tak tahu siapa anak menteri ini, siapa menteri itu. Tapi yang pastinya, kita boleh nasihatkan kepada anak-anak menteri ini. Karena sudah banyak kalilah, banyak isu sudahlah melibatkan anak-anak menteri ini yang memang ada buat salah ini, buat salah itu, memandu kereta dengan tidak cermat lah, marah dengan orang lah, menggunakan khidmat kerajaan lah, menggunakan macam-macam lah. Dorang salah guna kuasa pernah berlaku dilaporkan. Kita punya nasihat kepada mereka satu saja. Jagalah nama baik ibu bapa kamu tuh. Kamu tuh anak menteri. Jangan suka-suka guna pengaruh bapak kamu untuk kamu dapat meraih populariti. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 3 tahun, langkah Sheraton, Dr. Mahathir Muhyiddin bertemu bincang isu Melayu. Ada netizen tulis pula dalam ruangan komen, selepas 3 tahun, tuduh-menuduh, tembak-menembak, ludah-meludah, hina-menghina, kerana beberapa isu dan perkara pokok, akhirnya Muhyiddin dan Dr. Mahathir berjumpa akhirnya, kata mereka. Tak tahu mereka sudah bermaaf-maafan ke tidak, itu kita tak pasti. Tapi yang pastinya, Mahathir pernah menggelar Muhyiddin sebagai pengkhianat. Muhyiddin juga pernah memecat Mahathir Mohamad, sehingga berlaku perseteruan besar antara mereka. Tapi lepas 3 tahun, ini pula yang terjadi. Apa pendapat kamu sekalian? Berkata pepatah orang, meludah ke langit, kena muka dua-dua sendiri. Khairuddin Abu Hasan berkata, pertemuan hampir 2 jam itu membabitkan manifestasi penyatuan Melayu yang diusahakan Mahathir, yang mendapat sambutan dari pelbagai pihak walaupun berlainan ideologi. Saya tak pasti sejauh mana kehadiran Mahathir dalam Perikatan Nasional membawa kemenangan atau membawa pengaruh besar untuk menjadikan mereka menang. Tapi pada pendapat saya, kehadiran Mahathir dalam Perikatan Nasional sebenarnya pada pendapat saya adalah liability dan juga masalah besar kepada Perikatan Nasional. Pertama, dakwaan Mahathir baru-baru ini berkaitan dengan pembentukan negara bangsa di Malaysia membawa kepada satu liability kepada Perikatan Nasional. Apa yang disebut oleh Mahathir baru-baru ini, kenyataan-kenyataan Mahathir berkaitan dengan bangsa di Malaysia baru-baru ini, dilihat boleh menjarakan, boleh membuatkan para pengundi yang bukan Melayu Islam menjarakkan diri daripada Perikatan Nasional, lebih tak mengundi Perikatan Nasional. Oleh sebab itulah saya fikir,
Kehadiran Mahathir tidak akan membawa kemenangan besar, tidak akan membawa lebih banyak perubahan menang kepada Perikatan Nasional, bahkan ia mungkin akan jadi lebih liability kepada Perikatan Nasional. Apa pendapat kamu semua? Selepas 3 tahun bersengketa angkara langkah Ratun, dua bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir dan Muhyiddin bertemu malam tadi untuk membincangkan kerjasama menerusi proklamasi orang Melayu. Pengurusi sekretariatnya, Khairuddin Abu Hassan berkata, pertemuan hampir 2 jam itu membuktikan manifestasi penyatuan Melayu. Diusahakan Mahathir mendapat sambutan dari berbagai pihak walaupun berlainan ideologi. Yang menjadi persoalan ialah mungkin mereka hanya dapat sokongan daripada pemimpin. Tapi akar umbi belum tentu lagi. Bagaimana dengan rakyat? Bagaimana dengan netizen? Adakah netizen menyokong pertemuan Muhyiddin dan Mahathir ini? Adakah penyokong Perikatan Nasional benar-benar suka dengan tindakan Muhyiddin bekerja sama dengan Mahathir? Tentulah ada pro dan kontranya. Ada orang kata kepada saya, tindakan Muhyiddin bekerja sama dengan Mahathir yang ramai menggelar sebagai Sakatua menyebabkan mungkin lebih ramai orang akan meninggalkan Perikatan Nasional selepas ini. Bagus-bagus tiada masalah, mencari masalah kata mereka. Bagus-bagus tiada masalah dengan Mahathir, tiba-tiba pula bekerja sama dengan Mahathir kata mereka. Gerakan proklamasi orang Melayu secara non-partisan membuka pintu secara luas-luasnya kepada mana individu Melayu yang bersemangat untuk bersatu padu tanpa kira apa saja fahaman, kata Khairuddin. Pada 27 Jun lalu, FNT melaporkan Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu bersetuju bertemu dengan Mahathir berkait proklamasi orang Melayu selepas Aidil-Adha. Katanya beliau membaca 12 agenda dalam proklamasi itu yang disifatkannya sebagai amat baik, agak baik, dan menjadi asas prinsip perjuangan parti pimpinannya. Menurut Perdana Menteri ke-8 itu, agenda dalam perlembagaan negara, hak istimewa orang Melayu dan Islam selain memertabatkan ekonomi bangsa, sudah lama diperjuangkan bersatu lebih awal daripada proklamasi orang Melayu yang diasaskan Mahathir Mac lalu. Saya nak tanya, sebelum ini, parti yang dianggotai oleh Mahathir dan Muhyiddin, yaitu UMNO, yang juga berasaskan Melayu Islam, adakah itu tidak memertabatkan ekonomi bangsa Melayu? Padahal mereka adalah pemimpin dalam UMNO sebelum ini. Adakah mereka mau mengatakan bahwa hanya bersatu saja yang boleh memertabatkan bangsa Melayu Islam? Pada pendapat saya, UMNO sudah terbukti memartabatkan bangsa Melayu dan Islam. Jadi, apalagi yang Mahathir dan Muhyiddin mahu? Mahathir sebelum ini berkata, proklamasi itu bertujuan menyatukan orang Melayu melangkaui garis politik. Ia menarik sokongan dan ditandatangani beberapa pemimpin parti pembangkang, termasuk Presiden PAS Hadi Awang dan Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azmud atas kapasiti persendirian. Menjadi persoalan sekarang ialah kemana hala tuju muafakat nasional. Muafakat nasional hilang, proklamasi Melayu datang. Lepas proklamasi Melayu, apa pula yang jadi? Sedangkan muafakat nasional pun mau diperkukuhkan oleh pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional. Awal Jun, Mahathir dilaporkan berkata sedia bekerja sama dengan Muhyiddin sekali lagi. 3 tahun selepas hubungan mereka renggang susulan langkah Sheraton, menyebabkan menyaksikan pentadbiran Mahathir ketika itu tumbang dan digantikan dengan Perikatan Nasional, pimpinan ahli Parlimen Pagoh berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang memang luar biasa daripada Anwar Ibrahim sendiri. Beliau tampil mendedahkan bahawa susah nak cari orang yang bersih. Anwar Ibrahim kata ramai yang sakau. Apabila Anwar Ibrahim sendiri kata begini, memang ia menimbulkan kegusaran dan kerisauan kepada kita. Bayangkan Perdana Menteri kita sendiri mengakui susah nak cari orang yang bersih kerana ramai yang sakau. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat mengakui kritikan bahawa ada anggota kabinetnya yang tidak bersih daripada amalan korupsi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat mengakui kritikan bahawa
ada anggota kabinetnya yang tidak bersih daripada amalan korupsi. Inilah sikap Anwar Ibrahim yang kita harus puji. Dalam keadaan yang betul, dia perbetulkan. Dalam keadaan yang salah, dia mengakui. Begini orang yang tepat. Jangan sampai pura-pura tak tahu. Jangan sampai pura-pura nak melindungi orang. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Ini pemimpin yang kita cari. Jangan pula, jangan pemimpin yang lain. Pemimpin yang lain termasuklah pengikut menjadi korup. Anwar Ibrahim mengakui, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat mengakui kritikan bahwa ada anggota kabinet yang tidak bersih daripada amalan korupsi. Ini daripada Malaysia Kini. Anwar bagaimanapun berkata, sukar untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Berucap di Putrajaya hari ini, Anwar berkata selagi memimpin kerajaan, dia tidak akan membenarkan mana-mana menteri, termasuk dirinya, untuk menyalahgunakan kuasa untuk menyakau alias mencuri atau merompak duit negara. Apa yang lalu biarlah lalu, kata Anwar. Kita boleh cakap pasal sejarah, ramai yang terpalit dengan korupsi. Tok sah, cakaplah, tak payah cakaplah, kata Anwar. Kalau saya nak tengok dalam rekod, nak cari yang bersih, cukup susah, kata Anwar. Yang cakap bersih ramai, tapi yang menyakau cukup ramai, katanya lagi. Yang menarik, Anwar kata, yang cakap bersih pun ramai, tapi yang suka sakau pun ramai juga. Anwar berkata demikian selepas menyerang Dr. Mahathir Mohamad berhubung apa yang didakwa sebagai amalan korupsi ketika dia mentadbir negara. Ketika baru menjadi Perdana Menteri, Anwar menerima kritikan selepas melantik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid sedang berdepan perbicaraan atas tuduhan rasuah serta turut dikaitkan dengan skandal kapal tempur pesisir LCS. Anwar pernah menjelaskan bahawa Zahid patuh dengan dasar pentadbirannya berhubung ketelusan dan amalan tender terbuka. Pengakuan Mahathir Anwar Ibrahim ini cukup menarik perhatian kita dan menarik perhatian saya. Apabila beliau kata, susah nak cari yang bersih, ramai yang sakau. Anwar Ibrahim mengakui kritikan bahawa ada anggota kabinetnya yang tidak bersih daripada amalan korupsi. Anwar bagaimanapun berkata, sukar untuk mendapatkan pemimpin yang bersih. Saudara-saudara sekalian, jaminan Anwar Ibrahim ialah, beliau berkata, selagi memimpin kerajaan, dia tidak akan membenarkan mana-mana menteri termasuk dirinya untuk menyalahgunakan kuasa untuk menyakau. Apa yang berlalu, biarlah lalu. Kita boleh cakap pasal sejarah. Ramai yang terpalit dengan korupsi. Tak sah, cakaplah, kata Anwar lagi. Kalau saya nak tengok dalam rekod, nak cari yang bersih, cukup susah. Yang bersih, cakap bersih. Yang cakap bersih ramai, tapi yang menyakau cukup ramai, katanya lagi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan selepas beberapa jam KLIA diserbu oleh Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Kesenian. Apabila serbuan tersebut berlaku, ramai orang marah dan ramai juga yang tak marah. Ramai yang tak setuju, tapi ramai juga yang memuji. Dengan ini, apa yang perlu kita buat? Adakah dengan tajuk yang saya bacakan ini kita perlu puji atau kita perlu mengecam beliau? Isu Menteri Terjah KLIA, akhirnya SPRM kesan wujud orang tengah minta RM18,000. Sekarang tinggalkan komen anda. Adakah dengan serbuan ataupun terjahan Menteri di KLIA ini adalah patut dipujikah atau dikecam? Kerana melalui pendedahan beliau, akhirnya SPRM memberikan kenyataan mengesan wujud orang tengah minta RM18,000. Jadi benarlah memang ada wujud seperti itu. SPRM memandang serius isu rasuah yang dikatakan berlaku dalam insiden melibatkan seorang warga China di lapangan terbang KLIA baru-baru ini. Sumber berkata, satu siasatan menyeluruh sedang dijalankan untuk mengesahkan perkara itu. Setakat ini, 3 keterangan saksi termasuk menteri yang terlibat dan 2 orang saksi utama warga China sudah diambil pihak SPRM.
Beberapa orang pegawai imigresen yang terlibat akan dipanggil untuk diambil keterangan berhubung perkara hari ini, katanya. Menurut sumber terbabit, SPRM juga sudah mengenal pasti seorang individu yang disyaki menjadi orang tengah dalam urusan menyelesaikan kes melibatkan seorang pelancong asing yang dikatakan tidak memenuhi syarat kemasukan di negara ini sebagaimana ditetapkan Jabatan Immigration Malaysia JIM. Kami sedang giat mengesan individu yang merupakan ejen yang dikatakan meminta wang rasuah sebanyak RM18,000 bagi menyelesaikan kes terbabit, kata beliau. Sementara itu, Ketua Pesuruh JSPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan kes disiasat di bawah Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Beliau menggesa semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan memberikan masa bagi SPRM melengkapkan siasatan ini. Saudara-saudara sekalian, dengan perkara ini akhirnya kita ketahui apa yang didedahkan oleh Tiong King Sing yang mengatakan ada orang tengah minta RM18,000. Akhirnya SPRM kata mengesahkan mereka sedang giat mengesan individu yang merupakan ejen yang dikatakan meminta wang rasuah sebanyak RM18,000 bagi menyelesaikan kes terbabit. Kita sebagai netizen yang mengikuti isu ini, kita berharap supaya SPRM dengan segera dapat mengesan, menangkap dan membawa orang yang memalukan Malaysia ini yang telah menjadi ejen orang tengah ini meminta wang rasuah sebanyak RM18,000 ini ditangkap segera dan dihadapkan ke muka pengadilan. Kerana, kata pepatah, kerana nila setitik merosakkan susu sebelanga. Kita berharap perkara ini tidak akan berulang lagi. Dan saudara-saudara sekalian, kita berharap negara kita akan terus dikunjungi oleh pelancong tak lama lagi. Kita ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, selamat sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara yang paling panas yang berlaku dalam politik Malaysia menjelang PRN akan datang. Dakwaan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan, Dr. Mahathir menghina rakyat Sabah dan Sarawak. Wah, ini memang panas. Siapa yang menyatakannya? Siapa lagi kalau bukan pemimpin daripada Sabah sendiri, Wilfred Madius Tangau. Beliau membantah kepelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia dikecilkan kepada Melayu Malaya semata-mata. Saudara-saudara sekalian, menurut Madius Tangau, Malaysia yang disertai Sabah dan Sarawak pada 1963 merupakan tanah bebas dan berdemokrasi, bukannya berdasarkan etnokrasi Melayu atau teokrasi Islamis, kata Wilfred Madius Tangau. Itu sebabnya Madius kata, Mahathir dakwa negara berbilang bangsa bertentangan perlembagaan sebenarnya satu penghinaan kepada rakyat Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau membidas bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan identiti berbilang bangsa Malaysia menyifatkannya berbaur penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur khususnya Sabah dan Sarawak. Dalam kenyataan, bekas Presiden APCO itu berkata, serangan Mahathir terhadap kepelbagaian dan sekularisme mendedahkan niat jahat imperialis dan penjajah Malaya dan melihat Sabah dan Sarawak sebagai hak milik penjajah orang Melayu Malaya. Beliau mengingatkan Mahathir, ketika pembentukan Malaysia pada 1963, ia merupakan kesatuan 4 negara sekular dan pelbagai kaum, yaitu Malaya Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dr. Mahathir, dengar baik-baik. Kalau anda perlu diberi peringatan, Sabah dan Sarawak bukan hak milik penjajah dipindahkan daripada Great Britain kepada tanah Melayu, kata Madius Tangau. Kami tidak memilih menggantikan British dengan Malaysia sebagai tuan penjajah pada 1963. Andai itulah rancangan untuk menjadi lampiran
kepada etnokrasi seperti mana diinginkan Dr. Mahathir, Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai pembentukan Malaysia, kata Madius Tangau. Beliau berkata, jika mana-mana pihak mahu mengubah kontrak sosial pada 1963 dengan diam-diam menjajah Sabah dan Sarawak, justru merekalah yang membawa Malaya keluar dari Malaysia. Malaysia yang disertai Sabah dan Sarawak pada 1963 merupakan tanah bebas dan berdemokrasi, bukannya berdasarkan etnokrasi Melayu atau teokrasi Islamis. Dengan menghina rakyat Sabah dan Sarawak sebagai subjek imperialis dan penjajah Malaya, Dr. Mahathir mengisytiharkan perang terhadap idea pembentukan Malaysia, katanya. Katanya lagi, Sabah dan Sarawak terdiri daripada pelbagai bangsa, antaranya Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Suluk, Iban, Bidayu, Orang Hulu dan Melanau. Beliau membantah kepelbagaian bangsa dan kaum di Malaysia dikecilkan kepada Melayu Malaya semata-mata. Pada sidang media minggu lepas, Mahathir mendakwa usaha mempromosi negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang menekankan kemelayuan Malaysia. Mahathir juga mendakwa ada percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi sebuah negara berbilang bangsa. Mahathir yang juga bekas pengurusi Bersatu di Petik berkata, orang ini tidak mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas dan pembangun Malaysia. Saudara-saudara sekalian, apabila Madius Tangau mendakwa, mengatakan bahawa dakwaan negara berbilang bangsa bertentangan dengan perlembagaan, Dr. Mahathir hina rakyat Sabah dan Sarawak. Ini satu kenyataan yang memang sangat panas dan pastinya menarik perhatian anda. Madius Tangau kata, tindakan Dr. Mahathir susulan kenyataan kontroversi berkait tanah Melayu dan entiti berbilang bangsa Melayu menyifatkannya ia sebagai berbau penghinaan kepada penduduk Malaysia Timur. Dalam kenyataan bekas Presiden UMNO itu, beliau berkata serangan Mahathir terhadap kepelbagaian dan sekularisme mendedahkan niat jahat imperialis dan penjajah Malaya dan melihat Sabah dan Sarawak sebagai hak milik penjajah orang Melayu Malaya. Beliau mengingatkan Dr. Mahathir ketika pembentukan Malaysia pada 1963 yang merupakan kesatuan 4 negara sekular dan pelbagai kaum, yaitu Malaya, Semenanjung, Singapura, Sabah dan Sarawak. Kata Madius Tangau, Dr. Mahathir, dengar baik-baik. Kalau anda perlu diberi perhatian atau kalau anda perlu diberikan peringatan, Sabah dan Sarawak bukan hak milik penjajah, dipindahkan daripada Great Britain kepada tanah Melayu, kata beliau lagi. Kami tidak memilih menggantikan British dengan Malaysia sebagai tuan penjajah pada tahun 1963. Andai itulah rancangan untuk menjadikan lampiran kepada etnokrasi seperti mana diinginkan Dr. Mahathir, Sabah dan Sarawak tidak akan menyertai pembentukan Malaysia, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.